Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang biasa begitu saya dalam Facebook Dr. Zubaidy Haji Ahmad. Kita menunggu beberapa yang lain InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita akan start tuan-tuan dah 5 minit bagi saya setting sikit dia punya InsyaAllah kita akan mula dalam masa 2-3 minit lagi. Lagi mama tu. Okey, kita insyaAllah mulakan perlahan Tapi saya tak nampak lagi dalam saya punya live ni dalam
dalam Facebook Perpustakaan Awam Johor ni. Jadi saya menunggu sikit masa untuk lihat sama ada saya berada dalam Facebook ni. Jadi kita mulakan tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah pukul lebih kurang 9.15. Jadi kita mulakan tentang tajuk yang diberikan pada saya kali ini, iaitu bagaimana mengawal dengan lebih baik diabetes, bagaimana cara mengawal lebih baik. Jadi sebelum tu kita buat introduction dulu tentang apa yang disebut sebagai diabetes. Jadi diabetes ni sebenarnya adalah apabila berlakunya tahap gula yang tinggi di dalam darah kita. Jadi gula atau glukosa ni merupakan satu substan atau sebatian yang diperlukan dalam tubuh untuk digunakan sebagai tenaga yang segera. Jadi tenaga ni bukan saja setakat kita dapat daripada gula, tetapi kita juga dapat daripada lemak dan juga protein. Tetapi untuk tenaga yang segera kita memerlukan gula. Jadi bagaimana gula ini ditukarkan daripada glukosa terutamanya kepada tenaga dalam bentuk ATP adalah apabila dengan adanya tindakan daripada insulin. So insulin sebenarnya membantu gula masuk ke dalam sel sebelum dia digunakan menjadi tenaga. Jadi dia ibarat insulin ni ibarat sebagai kunci membuka pintu agar gula ini dapat masuk dan digunakan sebagai tenaga. Walau bagaimanapun pada pesakit diabetes ni, apabila insulin ni tidak dapat dikenal lagi oleh lubang kunci itu. Maksudnya selalu kita boleh buka, tetapi kali ini disebabkan apa yang disebut sebagai insulin resistant, insulin cuba membuka pintu tetapi tidak dapat dibuka. Yang ini yang berlaku sama ada disebabkan oleh pankreas tidak mengeluarkan cukup insulin, ataupun disebabkan pankreas tidak lagi mengeluarkan insulin akhirnya, totally dah rendah. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada dua teori. Pertama sekali, insulin resistant ni mungkin disebabkan terlalu lama sangat insulin ni ada dalam tubuh kita ni dalam kadar yang tinggi. Sebab contoh kita makan terlalu banyak karbohidrat. Apa yang menyebabkannya berlaku ialah insulin dikeluarkan sentiasa dalam tubuh kita. Jadi bila dikeluarkan sentiasa dalam tubuh kita dalam kadar yang tinggi, akhirnya menyebabkan apa yang kita sebut sebagai hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia ni apabila terlalu lama dalam tubuh kita, akhirnya akan menyebabkan insulin resistant. Jadi kena faham tu. Seperti mana sebagai contoh, resistant ni sebagai contoh Panadol. Sebagai contoh, hari ni kita makan sebiji Panadol, kita akan rasa sakit kepala kita akan hilang. Tetapi selepas mungkin 6 bulan kita makan Panadol, kita dah tak cukup lah. Kita perlu mengambil dua biji untuk mendapatkan kesan yang sama. Iaitu kita cuba mengambil dos yang lebih tinggi semata-mata untuk mendapatkan kesan yang sama. Yang ini yang dipanggil sebagai drug resistant. Maksud dia kita mengambil dos yang berlebihan untuk mendapatkan kesan yang sama. Jadi insulin pun sama. Insulin bukannya ubat, tetapi dia adalah hormon dalam tubuh. Apabila dia berada dalam tubuh dalam keadaan yang terlalu tinggi, hyperinsulinemia, untuk jangka masa yang panjang, akhirnya dia menyebabkan resistant. Maksudnya ialah sel lagi tidak mengenal insulin yang cuba membuka pintu kepada sel ni untuk kemasukan glukos. Dia memerlukan lebih banyak lagi insulin supaya dapat membuka pintu itu. Sebab tu orang yang diabetes akhirnya apabila dia dah tak mampu lagi mengeluarkan pankreas tidak mampu lagi mengeluarkan insulin,
dia memerlukan suntikan insulin membantu untuk mendapatkan tahap dos insulin yang tinggi supaya pintu itu dibuka. Jadi faham kenapa kita setengah pesakit diabetes tu terpaksa diberikan suntikan, kerana dos insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dalam tubuh kita itu tidak cukup. Tak cukup lagi untuk membuka pintu pada sel agar glukos itu masuk. Jadi dia memerlukan insulin daripada luar supaya pintu itu dibuka. Sebab tu orang terpaksa bagi, dan pada akhirnya nanti walaupun dah bagi suntikan dos yang tinggi, tidak mampu lagi untuk mengawal gula. Maksud dia pintu tu tak boleh dibuka, dan akhirnya glukos dalam tubuh akan menjadi tinggi. Jadi inilah yang berpunca pada mungkin selepas 20 tahun, 30 tahun kita orang pesakit diabetes dah mengalami tahap gula yang tinggi. Jadi tujuan kita pada kali ini nak berbincangkan bagaimana kita dapat mengawal gula yang lebih baik supaya insulin resistant ini dapat dirawat ataupun dapat dielakkan, supaya pada masa akan datang kita tidak mengalami pengambilan ataupun keperluan insulin yang terlalu tinggi dalam tubuh kita, supaya gula dapat direndahkan. Jadi kita cuba juga buat introduction tentang diabetes dulu. Bagaimana tanda-tanda pesakit diabetes ni? Pesakit diabetes ni yang selalu datang ke klinik ni, selalunya lah yang datang ke klinik saya, untuk pertama kali, selalunya dia mengadu selalu haus, selalu membuang air kecil, kadang-kadang cepat lapar. Lepas tu dia mengalami pengurangan berat badan tanpa ada niat, tanpa rasa macam nak berdiet dan sebagainya. Tengok makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Dan juga air kencingnya akan kelihatan macam berbuih, berbau, pekat dan sebagainya. Selain daripada tu akan rasa letih, akan rasa mudah nak marah, pandangan akan menjadi kabur. Kadang-kadang yang pakai cermin mata tu mereka menyangka bahawa disebabkan oleh cermin mata mereka dah tak sesuai, perlu diganti baru. Tetapi apa yang berlaku ialah kerosakan pada permukaan dalam retina yang kita sebut tu. Dan kadang-kadang juga terdapat juga apabila berlakunya kita panggil luka yang lambat baik, mudah melecet. Lepas sebagai contoh, lambat nak baik, ataupun dia dah tak terasa benda tajam, dia terpijak, tetapi ini adalah jangka masa yang lama. Kebanyakan datang rasa haus, rasa lapar, rasa kencing, kerap kencing. Jadi kerap kencing ni dia ada kadang-kadang kita kena tahu bahawa disebabkan oleh kencing kotor kita panggil. Maksudnya jangkitan pada pundi kencing. Tetapi selalunya kencing kotor ni dia isi padu dia tak banyak. Dia pergi buang air kecil sikit saja. Sebab dia punya bladder tu, dia punya pundi tu dia dah irritated. Maksud dia dah inflame, dia dah bengkak. Jadi air sikit saja dah rasa nak terkencing. Jadi air kencing dia tak banyak. Berbanding orang yang diabetes, selalunya dia akan duduk lama, buang air kecil, kemudian dia kerap. Ini yang perbezaan antara orang yang ada diabetes dengan juga orang yang ada masalah kencing kotor. Kalau orang yang ada prostat pula tu, memang macam-macam diabetes juga, air kencing dia banyak, selalunya dia tak puas. Maksud dia kencing, dia rasa tak puas, dia datang lagi. Yang kali ni kencing dia sikit-sikit, kemudian dia kumpul banyak lagi, kencing banyak. Lepas tu bila dah kencing, keluar dia ada bilik air, dia rasa tak puas, dia akan rasa nak kencing. Itu tanda-tanda lah, selalunya tanda-tanda orang yang ada diabetes. Jadi kena faham apa dia insulin dalam tubuh kita. Insulin ni tujuan dia hanya dikeluarkan apabila kita mengambil atau kita makan karbohidrat. Kena faham, insulin dalam tubuh kita ni hanya akan keluar daripada pankreas apabila kita memakan karbohidrat. Kalau karbohidrat tu kompleks, maksud dia seperti contoh sayuran, buah-buahan yang mempunyai banyak serat, penyerapan gula ke dalam tubuh tu perlahan. Jadi pengeluaran insulin pun agak perlahan dan tidak berlaku hyperinsulinemia. Tetapi kalau sebagai contoh karbohidrat tu adalah karbohidrat yang berproses, seperti contoh gula putih, gula tambah yang warna putih, ataupun mungkin produk-produk tepung, ataupun mungkin beras putih,
dia akan menyebabkan penyerapan gula yang cepat dan akhirnya mengeluarkan insulin yang dengan cepat. Yang itu kena faham. Jadi sebab tu orang yang ada diabetes, kalau dia tidak makan, kalau dia berpuasa, kita akan lihat bahawa gula dalam tubuh dia akan menurun. Mungkin sebelum ni 15, 16, bila dia start berpuasa, yang ini berlakulah biasa kita orang Islam apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan, bila nak akhir-akhir kita nak berbuka tu, kita akan dapati gula kita normal. Ini bermaksud gula dalam tubuh kita tu akan menjadi normal apabila kita berpuasa, kita tak makan. Sebab insulin dalam tubuh kita masih dikeluarkan. Tetapi bagi mereka yang dah kronik diabetes, dah lama sangat diabetes, 15 tahun, 20 tahun, walaupun kita tak makan, kita tak ambil karbohidrat, kita tak makan, kita berpuasa, bacaan gula tu kadang-kadang dia tak turun. Lepas sebelum kita berbuka tu kita cek gula kita. Bagi pesakit diabetes yang baru, mereka akan mendapati gula mereka akan cantik seperti normal. Tetapi bagi mereka yang kronik, yang dah lama ada masalah diabetes, gula mereka kadang-kadang agak tinggi, 9, 10 masih lagi tinggi. Disebabkan oleh bukan masalah dia tak makan lagi, tetapi gula yang ada dalam tubuh dia tidak digunakan sebagai tenaga untuk akibat daripada insulin yang tidak mencukupi. Jadi kena faham. Kenapa orang yang setengah tu bertanya pada saya, doktor, kenapa gula saya dah tak boleh nak turun lagi ke normal walaupun dah dibagikan suntikan insulin, walaupun mungkin dah berpuasa dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kemungkinan dah kita punya badan ni dah pankreas dah semakin, kita panggil dah semakin fatigue, dah semakin dah tak berfungsi, dah tak mengeluarkan balik insulin. Jadi dia memerlukan lebih banyak insulin daripada luar. Cuma masalahnya apabila kita memberi insulin daripada luar, risiko untuk mendapatkan hypoglycemia, iaitu kekurangan gula dalam tubuh kurang daripada 2 itu terlalu tinggi kalau kita tak monitor, dan boleh menyebabkan kita menjadi pengsan dan mungkin meninggal dunia. Jadi itulah yang paling penting yang kita takut. Orang yang ambil insulin terutamanya ketika dia berpuasa atau lambat makan atau tidak makan, akhirnya boleh menyebabkan hypoglycemia. Jadi insulin ni tuan-tuan, tujuan dia adalah untuk menurunkan gula. Apabila kita makan karbohidrat tadi, gula akan diserap. Kalau kita ambil refined karbohidrat, dia akan cepat masuk. Kalau dia ambil kompleks karbohidrat, sebagai contoh sayur-sayuran, buah-buahan, kacang, itu semua adalah karbohidrat, penyerapannya perlahan. Tetapi insulin ni dia ada satu tugas je. Tujuan dia adalah untuk menurunkan gula. Dengan cara macam mana? Kalau lepas makan kita bergerak, contoh lepas makan saja kita mungkin bergerak sikit keliling rumah dan sebagainya, dia akan menggunakan insulin ni, akan membuka pintu sel tadi agar gula tu digunakan sebagai tenaga. Tetapi jika kita tidak bergerak, maksudnya lepas makan tadi kita tidak bergerak, insulin akan menggunakan gula tadi tu sebagai bahan untuk disimpan di dalam tubuh kita. Sama ada dalam bentuk glycogen yang disimpan pada otot-otot dan juga hati, ataupun akhirnya bila kuota tu dah penuh, dia akan simpan sebagai lemak pada sel-sel lemak, liposel dekat situ. Dia akan menyimpan lemak di situ. Jadi kalau kita bergerak, apa yang kita makan tadi akan dibakar. Kalau kita tak bergerak, dia akan simpan menjadi lemak. Itu tugas insulin. Tugas dia hanya untuk menurunkan gula supaya gula ni dapat pada bacaan yang normal. Jadi ada banyaklah diabetes, ada type 1 diabetes. Type 1 diabetes ni disebabkan oleh autoimun. Kalau zaman dulu kita menyangka hanya berlaku pada kanak-kanak, bermula daripada kanak-kanak sehingga dewasa. Tapi banyak kajian sekarang ni menunjukkan autoimmune disease ni, type 1 diabetes ni boleh berlaku pada sebarang umur. Punca dia ialah autoimmune. Maksud dia apabila sebagai contoh orang tu baru baik daripada demam akibat virus. Virus antibody kita ni terlalu banyak dalam tubuh, akhirnya menyerang balik pankreas pada tubuh kita,
dan menyebabkan tidak lagi mengeluarkan insulin dengan kadar yang mencukupi. Yang ini kita panggil autoimmune, boleh berlaku pada kanak-kanak ataupun mungkin pada orang dewasa. Sementara type 2 ni selalunya disebabkan kita sebut sebagai metabolik. Maksudnya disebabkan oleh kita makan terlalu banyak karbohidrat, pankreas bekerja kuat, pengeluaran insulin tidak mencukupi dan akhirnya kita menjadi diabetes. Selain itu ada juga yang kita sebut sebagai gestational diabetes ataupun GDM. Yang ini berlaku apabila seorang wanita itu dia hamil selepas 20 minggu sehingga habis pantang. Maksudnya lepas 40 hari melahirkan anak tu boleh berlakunya diabetes, peningkatan gula ni. Selepas habis pantang nanti gula dia akan menjadi seperti biasa disebabkan oleh perubahan hormon. Ramai yang bertanya saya, adakah dia boleh berulang? Ya, boleh berulang pada kehamilan yang akan datang, dan pada satu ketika nanti walaupun dia tidak hamil, dia boleh juga mendapat diabetes. Jadi sebab tu orang yang ada masalah diabetes masa hamil ni kena berjaga-jaga kerana kemungkinan untuk mendapat diabetes walaupun tidak hamil di masa akan datang adalah tinggi. Jadi bagi mereka yang siapa yang sebagai contoh yang kena berjaga-jaga. Pertama sekali mereka yang mempunyai family history. Maksud family history ialah dalam keluarga, iaitu ayah, ibu, adik-beradik yang lain, yang ini kita panggil first degree family. Yang ini apabila ada yang diabetes, dia adalah berisiko untuk mendapatkan diabetes. Yang ini sangat kuat. Jadi mereka, saya mencadangkan agar membuatlah pemeriksaan mungkin setahun sekali apabila mereka dah berumur 40 tahun, 45 tahun, kena buat pemeriksaan sebab kita bimbang dah bermulanya diabetes dalam tubuh mereka tanpa mereka sedari. Okay, kita tengok sikit mungkin kawan-kawan kita yang bertanya dan sebagainya. Mungkin ada soalan dan sebagainya, kita tengok dulu kalau sempat saya dapat melihat di dalam Facebook ni. Okey, kita tengok rakan-rakan kita yang ada di sini. Saya minta maaf kalau saya tak dapat membaca. Nuraza Aman, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Cempaka, Alhamdulillah dapat dengar. Khairul Husin, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Diana Ahmad, Waalaikumsalam. Dinda Sulaiman, Waalaikumsalam. Norayati Johari, terima kasih kerana berkongsi. Perpustakaan Desa Kampung Tersusun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suzana Isrum, Waalaikumsalam. Afzan Muhammad, ini orang kuat library ni. Waalaikumsalam. Nasar Yatim, Waalaikumsalam. Si Pelam, Alhamdulillah. Terima kasih. Soalan daripada Encik Afzan, adakah pankreas dapat dipulihkan sekiranya gagal menghasilkan insulin? Itu satu soalan yang baik. Tadi kita dah tahu bahawa punca diabetes ni apabila pankreas kita ni dah dalam keadaan fatigue. Maksud dia terlalu banyak. Dah ada dua. Sama ada autoimmune. Autoimmune adalah kerosakan disebabkan oleh pankreas kita mengalami serangan daripada antibody kita sendiri. Yang ini kes ni saya dapat banyak lah. Dulu masih saya ingat lagi, masa saya bekerja di Hospital Sultanah Aminah dulu, ada seorang remaja ni berusia 12 tahun. Dia berkemping ataupun dia berkemah di dalam hutan simpan. Saya tak beritahu lah ada mana hutan simpan tu. Selama seminggu dia sebab ada aktiviti sekolah. Selepas seminggu dia balik rumah dan mengalami rasa cepat haus, rasa kencing dan sebagainya. Kemudian dibawa ke klinik, mendapati bahawa tahap gulanya meningkat dan akhirnya pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Tetapi malangnya apabila dia dah sampai di hospital, dia bukan sahaja mengalami diabetes tetapi juga mengalami masalah kerosakan ginjal. Yang itu saya nak
kita nak kena faham bahawa dia ada dua, sama ada autoimmune ataupun yang kita panggil sebagai metabolic, yang disebabkan oleh kemungkinan kita banyak sangat mengambil gula ataupun makanan yang manis. Jadi apa yang berlaku pada peringkat awalnya, mudah untuk kita reverse balik ataupun rejuvenate pankreas tu. Tujuan dia adalah untuk menghidupkan semula fungsi-fungsi pankreas. Tetapi kalau dia dah agak lama, yang itu agak sukar sikit, sebab masalahnya ialah pankreas kita dah mungkin dah mengalami kita panggil sebagai fibrosis, maksud dia dah menjadi apa dia sebutnya, menjadi keras dan dah tidak berfungsi dengan baik. Contoh dia kereta kita lah kan, kalau kereta kita baru beli kereta kita rosak, mudah kita baiki. Tetapi kereta kita mungkin dah 10 tahun, 20 tahun kita dah gunakan, apabila rosak tu kadang-kadang kena membuat overall punya pemeriksaan dan juga pemulihan. Jadi dalam tubuh kita bersama, kalau peringkat awal mudah sikit, bergerak lama agak sukar, tetapi masih boleh lagi kita kawal dengan baik. Yang itu yang kita nak. Maksud dia kita boleh, sebagai contoh, kita mengurangkan dos ubat yang kita makan, boleh mengurangkan suntikan insulin yang diterima. Okay, kita terus lagi ya. Bagaimana bacaan? Bagaimana bacaan ataupun mencari kita nak mengetahui kita mempunyai diabetes atau tidak? Cara dia tidak lain dengan tidak bukan ialah dengan membuat pemeriksaan darah. Tadi perempuan bayangkan, tadi ada seorang tu datang berjumpa doktor, masalah dia cepat haus, dia cepat lapar, lepas tu selalu nak buang air kecil, minum sekejap je tak sampai berapa minit dia rasa nak buang kecil. Yang ini kerana kita tengok kawan-kawan kita kan, dah minum kita tengok ada kawan kita baru minum, dia nak buang kecil, lepas tu bau keluar tadi, tak sampai lagi 2 jam dah rasa nak buang kecil. Sebab tu selalunya yang normal, orang nak pergi buang air kecil ni lebih kurang antara 2 hingga 3 jam sekali. Sebab apa? Sebab penyerapan air ke dalam tubuh kita dan juga diproses dalam ginjal masuk ke dalam pundi lebih kurang antara 2 hingga 3 jam proses tu. Tetapi agaknya apabila dia terlalu cepat, lebih kurang mungkin 1 jam atau mungkin setengah jam, disebabkan dia rasa haus, dia minum air banyak, tiba-tiba dia nak rasa kencing lagi, itu menunjukkan kemungkinan dia ada diabetes ataupun diabetes mellitus, ataupun yang kita bimbang juga ada satu lagi yang kita sebut sebagai diabetes insipidus. Diabetes insipidus ni berlaku apabila air kencing kita sebenarnya menjadi cair disebabkan oleh hormon. Ada satu hormon dalam tubuh kita kekurangan. Sementara diabetes mellitus ni banyak air yang keluar disebabkan oleh gula dalam air kencing kita menarik lebih banyak air untuk keluar bersama. Sebab tu orang yang diabetes ni dia bukan setakat buang air saja, buang air kecil, tapi dia akan merasa haus. Jadi dia minum banyak, dia pergi toilet lagi. Minum air banyak, pergi toilet lagi. Terlalu cepat dia pergi. Sedangkan kalau orang yang biasa, orang yang dehydrated, orang yang dehidrasi, dia akan minum air banyak, tetapi selepas mungkin 2-3 jam baru dia buang air kecil. Jadi cara untuk membezakan. Yang ini kadang-kadang apabila berlaku waktu malam, kita dapati orang yang diabetes ataupun orang yang diabetes yang tak terkawal ni, dia akan bangun 2-3 kali untuk pergi bilik air. Jadi kalau kita bangun 2-3 kali pergi bilik air, itu adalah sesuatu yang tidak normal. Jadi kena buat pemeriksaan. Okay, bagaimana kita nak menentukan? Pertama sekali, kita boleh menggunakan apa yang kita sebut sebagai HB1AC test. Test ini kalau kita yang normal, kalau kita yang normal selalunya dia punya bacaan tu lebih kurang 5.7%. Kalau kita ambil darah HB1AC ni, dia punya bacaan 5.7%. Maksud dia apa? Maksud dia ialah yang ini sebenarnya kita nak tengok pengawalan gula sebenarnya, ataupun sama mana gula kita tinggi dalam masa 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kadang-kadang pengalaman saya di klinik dulu, kadang-kadang orang makcik-makcik ni dia pandai, dia apabila dia nak jumpa doktor buat pemeriksaan gula, untuk 1-2 hari betul-betul dia jaga, dia tak makan benda yang manis, dia takut gula dia meningkat. Jadi buat pemeriksaan darah tu, fasting blood sugar ataupun kita panggil random blood sugar,
bacaan dia akan normal. Tetapi apabila kita buat HB1AC, yang ini lebih, orang cakap tu lebih tepat, kita melihat secara purata 3 bulan yang lepas sama ada betul-betul gula terkawal, mendapati bahawa kadang-kadang dia akan tinggi. Jadi maksud dia masih tak terkawal walaupun fasting blood sugar atau random blood sugar dia normal. Sebab tu yang normal adalah bawah daripada 5.7%, 5.7 hingga 6.4% dianggap sebagai pre-diabetes. Apa maksud pre-diabetes? Pre-diabetes ni ialah apabila seorang tu dia lepas saja dia makan, gulanya akan naik. Bagi kita orang normal, gula tu akan naik tetapi dia tidak lebih daripada bacaan normal. Tetapi yang ini melepasi bacaan normal dan selepas 2 jam dia akan turun balik kepada normal. Bagi orang yang normal, dia akan naik dalam julat yang normal sikit, lepas tu dia turun lepas 2 jam menjadi normal. Tetapi orang yang ada pre-diabetic, bila dia makan, gula tu akan naik dengan laju sehingga melepasi bacaan yang normal. Selepas 2 jam dia akan balik kepada normal. Itu bezanya antara pre-diabetic dengan yang normal. Sebab tu ramai orang tengok apa maksud pre-diabetic. Maksudnya lepas makan dia akan tinggi sangat, 15, 16. Tapi apabila selepas 2 jam dia dah menjadi normal, 5.2, 5.4. Yang ini kita panggil diabetic, pre-diabetic. Jika dia tidak menguruskan atau mengubah cara pemakanan dia dan gaya hidup dia, berkemungkinan selepas 5 hingga 10 tahun dia akan mengalami diabetes yang betul. Betul-betul dia akan diabetes. Walaupun itu pre-diabetic. Selain daripada itu, kita boleh gunakan teknik yang lain lah. Cuma yang itu HB1AC ni kita kena hantar makmal. Yang kita boleh buat random blood sugar dan fasting blood sugar. Yang kita cocok tu kita gunakan meter tu. Yang ini kita boleh buat dengan cepat. Dengan cepat. Sama ada random. Maksud random, kita tidak berpuasa. Dia akan menunjukkan bacaan pada masa itu. Kalau orang yang normal, bacaan dia akan menjadi normal. Orang yang diabetik selalunya dia akan tinggi, kecuali mungkin selepas 2 jam dia tak makan, ataupun mungkin dia berpuasa, dia akan turun. Sementara fasting blood sugar, apabila dia tidak makan langsung lebih kurang 8 jam, yang itu kita sebut sebagai fasting blood sugar. Jadi bacaan untuk random blood sugar ni adalah mesti kurang daripada 11.2 millimol per liter. Yang itu kalau lebih daripada itu, kita katakan dia adalah diabetes. Kalau dia tinggi tapi selepas 2 jam dia menurun, maksud dia pre-diabetes. Tetapi kalau dia tinggi 11.2 ke atas dan dia tidak turun, itu bermaksud dia dah ada diabetes. Boleh faham pre-diabetes, normal dan juga orang yang ada diabetes. Kalau buat fasting blood sugar pula, fasting blood sugar selalunya bacaannya adalah lebih kurang 7.2 ke atas, kita anggap dia sebagai diabetes. Diabetes. Boleh juga kalau kita buat sebagai oral glucose tolerance, yang itu yang selalu kita buat bagi mereka yang wanita hamil yang selalu yang disyaki mungkin mengalami diabetes. Kena buat pemeriksaan, kena minum air manis. Lepas tu akan melihat bagaimana gula dalam tubuh dia, sama ada masih lagi tinggi selepas 2 jam, adakah dia masih menurun dan sebagainya. Tapi yang biasa kita buat lah, yang untuk peringkat klinik ni selalu kita akan buat sama ada kalau contoh orang tu datang kepada saya dengan masalah tekak menjadi haus, kerap kencing, letih, lepas tu kerap lapar, selalunya kita suspek diabetes. Kita terus buat, kita tak paksa, kita tak suruh dia berpuasa, kita terus buat. Kita panggil random blood sugar. Kalau dia tinggi, kita minta balik dia datang untuk buat pemeriksaan fasting blood sugar. Lepas tu kalau sebagai contoh, kita nak melihat bagaimana pengawalan gula dalam tubuh mereka apabila mereka dah start mengambil ubat-ubatan ini. Kita buat pula HB1AC, tengok sama ada dalam 3 bulan ni adakah mereka mengambil atau menjaga pemakanan mereka dapat mengawal gula dengan lebih baik. Jadi kegunaan 3 pemeriksaan tadi. Kita lihat mungkin ada yang bertanya. Okey, saya tengok semula.
Nur Syuhada, Puan Nur Syuhada. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Kurkumin yang mana sesuai untuk orang yang ada fatty liver? Fatty liver ni mungkin bagi mereka yang tidak tahu ialah hati berlemak. Fatty liver. Apa maksud hati berlemak? Apabila terdapat pengumpulan banyak lemak di dalam organ hati kita sehingga dia mengganggu fungsi organ hati. Organ hati. Sebab tu apabila kita buat pemeriksaan darah, kita tengok liver function test atau fungsi hati kita, kita akan dapati bahawa enzim-enzim di dalam hati kita dia akan tinggi. Yang ini sebenarnya untuk sementara saja. Kalau kita menjaga dengan baik, dia akan turun balik. Yang inilah fatty liver. Dan juga kita akan dapati bahawa tahap kolesterol selalunya tinggi. Jadi kita gabungkan dua, lipid profile yang kita akan lihat bahawa banyak kolesterol dalam tubuh kita. Total kolesterol, HDL dia rendah, LDL dia tinggi, dan juga kita tengok enzim di dalam organ hati ni, kita gabungkan, kita tengok dua-dua adalah tidak normal. Yang ini kita panggilkan fatty liver. Fatty liver selalunya dia akan reverse balik kalau kita menjaga pemakanan dan apabila kita mengurangkan tahap kolesterol dalam tubuh. Seperti mana saya beritahu tadi, apabila kita terlalu banyak makan karbohidrat, bukan lemak, apabila kita banyak makan karbohidrat dan tidak digunakan sebagai tenaga, ianya akan disimpan dalam glycogen pada otot, pada hati. Tetapi apabila kuota ni dah penuh, dia akan simpan lemak-lemak, dia akan tukar pula, convert menjadi lemak untuk simpanan tenaga yang lebih panjang dalam hati dan juga di dalam sel-sel lemak kita. Jadi orang yang ada fatty liver ni juga dibimbangi, mereka juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai visceral fat yang banyak. Maksud dia pengumpulan lemak tu bukan setakat pada organ hati, tetapi mungkin sudah start berkumpulnya pada organ jantung, pada organ buah pinggang. Tuan-tuan cuba bayangkan dah ni, tuan-tuan pergi ke pasar membeli ayam. Bila kita buka ayam tu, banyak lemak pada jantung dia, pada hati dia, pada apa lagi. Dalam organ, dalam badan dia terlalu banyak lemak. Yang ini kita panggil visceral. Jadi kalau ada fatty liver tu, bermaksud kemungkinan dah ada pengumpulan lemak-lemak lain pada jantung, pada buah pinggang. Kemudian kita bimbang pula terdapat dah bermulalah pemendakan di dalam salur darah. Jadi sebab tu antara indikator yang mudah kita tengok ialah kita kena turunkan kolesterol. Dia akan turunkan juga masalah fatty liver ni dan juga visceral lain. Yang ini akan membantu. Okay, soalan seterusnya. Jadi soalannya adalah kurkumin. Kurkumin adalah kunyit. Masalah kunyit yang kita makan hari ni, sebab contoh kita buat apa? Kita buat masak lemak ke, ataupun kita buat kari ke, kita menggoreng ikan menggunakan kunyit. Penyerapan kurkumin ataupun kunyit ni, ekstrak dalam kunyit tu ada kurkumin, penyerapan dia terlalu rendah, lebih kurang 10% saja. Jadi katakan contoh dalam tu ada 100 mg, penyerapan dalam tubuhnya ada terlalu rendah. Jadi kita kena carilah yang mana dia buatkan capsulated, contoh dalam bentuk liposomal dan sebagainya untuk penyerapan yang lebih baik. Jadi kalau setakat makan kunyit dia tak mencukupi untuk. Jadi untuk fatty liver, selain daripada kurkumin juga, sebagai contoh minyak zaitun dan juga vitamin E, dia juga membantu untuk masalah fatty liver. Terima kasih Puan Mustafa, saya rasa MFA Mustafa Jamil. Noraza Aman, Doktor, bolehkah seorang yang menghidap diabetes pulih sepatutnya jika menjaga makan? Jika dia baru saja ada diabetes, lebih mudah dia untuk reverse. Tetapi bagi mereka yang mungkin dah lama, macam saya cakap tu, untuk reverse dia bergantung bagaimana dia punya tahap gula sebelum ni. Kalau sebelum ni tahap gula ni terlalu tinggi, tidak ada kawal dengan baik, yang itu agak sukar. Sebab mungkin sudah mendatangkan, kita sebut sebagai damage organ. Tetapi kalau walaupun lama, tetapi dia menjaga dengan baik, gula tak baik dan sebagainya, HbA1c pun bagus, untuk reverse tu ada lagi dia punya chances dengan cara beberapa perkara yang kita akan bincangkan bagaimana kita dapat
menjaga gula kita dengan lebih baik. Sebab tu dalam saya punya kaedah rawatan pada pesakit saya menggunakan 2 kaedah yang berseiringan. Pertama sekali ialah rehat dan satu lagi ialah rawat. Rehat dan rawat ni sekali. Rehat tu maksud apa? Maksud dia kita merehatkan organ-organ dalaman. Macam mana? Contohnya kita berpuasa. Bila kita berpuasa, kita tidak makan. Bila kita tidak makan, pankreas kita menjadi rehat. Sebab dia tidak mengeluarkan insulin. Dia rehat. Dia tidak mengeluarkan insulin. Boleh faham Perut kita pun rehat. Dia tidak memproses makanan. Hati kita, liver kita pun rehat. Sebab dia tidak membuat detoksifikasi makanan dan sebagainya. Jadi dia rehat. Usus kita pun rehat. Jadi bila kita rehat, contoh kita berpuasa atau kita menjarakkan makanan. Contoh, kita makan satu hari 3 kali je. Breakfast, lunch dan juga dinner. Ataupun kita berpuasa. Dan berpuasa selalu kita ambil 2 kali makanan. Maksud dia kita bila kita nak start berpuasa, kita bersahur dan juga apabila kita berbuka 2 kali. Jadi kalau kita menjarak pemakanan, dia maksud dia kita merehatkan tubuh kita. Kita bila minum air yang banyak, dia akan membantu kita. Ataupun kita mengambil makanan-makanan yang mempunyai glycemic index yang agak rendah, tidak terlalu tinggi. Dengan ini pankreas tidak mengeluarkan insulin dengan cepat. Jadi tubuh kita akan menjadi rehat. Bila dah direhatkan, dia mungkin mendapat peluang untuk rejuvenate. Jadi ada benda-benda yang perlu kita makan agar dia dapat menjadi sembuh. Logik macam itu. Macam kita sendiri kan, apabila kita demam, kita tak boleh kerja. Kalau kita boleh kerja, kemungkinan kita tak boleh sembuh. Sebab apa? Sebab badan kita tak sihat. Kita bekerja, tidak ada peluang untuk tubuh kita untuk pulih. Jadi sebab tu kita rehat di rumah. Tidak bekerja, rehat. Tapi itu tidak cukup. Kita akan mengambil ubat-ubatan sebagai contoh untuk menyembuhkan kita dari penyakit tersebut. Begitu juga dengan organ-organ tubuh kita. Kita kena rehatkan dia. Selepas rehat atau pada waktu yang sama, kita mengambil makanan-makanan yang bagus untuk tubuh kita supaya makanan-makanan yang mengandungi banyak antioksidan, mineral dan juga vitamin ini dapat menyembuhkan balik organ-organ kita yang mungkin sedang mengalami masalah atau yang dalam bahasa mudah yang sedang sakit ni. Jadi itu pendekatan yang saya buat. Jadi menjawab soalan tadi, bolehkah pengidap diabetes pulih sepenuhnya jika menjaga makanan? Itu dah menjawab. Maksud dia bergantung pada berapa lama, berapa teruk dia punya diabetes dia. Kalau katakan baru ataupun tak berapa teruk, itu lebih mudah. Untuk yang lama boleh juga, tetapi dengan syarat kena buat betul-betul lah. Baru ada peningkatan. Sekurang-kurangnya ubat-ubatan yang diambil dapat dikurangkan. Dos-dos insulin itu mungkin dapat dikurangkan. Okey. Saya harap boleh faham. Puan Rosnita Bacu, alhamdulillah, terima kasih. Nur Azlina, doktor, ada pengambilan minyak zaitun dan batu sabda dapat membantu? Ya, dalam ada beberapa jurnal yang saya baca, saya cuba nak kongsikan. Sebagai contohnya, dalam satu kajian dilakukan yang diterbitkan dalam International Journal of Diabetes and Metabolism 2011, dia menyatakan bahawa orang yang mengambil 30 mg minyak zaitun sehari, lebih kurang 2 sudu besar, dapat, dia kata je, saya bacakan dia punya ni, selepas 4 minggu. Ini berbanding dengan orang yang tidak mengambil. Dia ada perubahan. 4 weeks of consumption of olive oil significantly lowered the levels of fasting blood sugar, triglyceride, total cholesterol and lower density lipoprotein atau LDL. LDL yang tinggi itu dapat diturunkan. Reduction was more profound in diabetic than in the healthy control. Jadi kata dia, pengambilan minyak zaitun dapat mengurangkan, dapat mengawal gula dengan lebih baik, dan juga dapat kolesterol tu dapat dapat dikawal dengan lebih baik. Itu dia punya kajian ni.
Satu lagi kajian saya nak beritahu ada dalam Journal of Diabetes Research tahun 2015, iaitu pengambilan vinegar. Apa dia vinegar? Vinegar adalah cuka buah-buahan. Kalau kita ambil cuka buah-buahan, contoh cuka tin ke, cuka apple ke selepas makan. Maksudnya ambil satu sudu, letak dalam gelas, dia dapat mengawal penyerapan gula. Oleh itu, dia sebab dia improve insulin action di dalam tubuh kita. Yang ini terutama bagi mereka yang mula mendapat diabetes. Yang ini boleh diamalkan lah. Tajuk dia punya artikel ni, ada tajuk kajian ni lah, vinegar consumption increase insulin stimulated glucose uptake by the forearm muscle in human with type 2 diabetes. Apa boleh cari dekat Google, typekan diabetes, typekan artikel journal, typekan vinegar, dia akan keluar. Sebab tu pesakit saya cadangkan sebagai contoh nak mengawal dengan baik, ambil vinegar, masuk satu sudu, jangan terukkan mulut sebab dia takut kita terlalu pekat, kita punya tekak tak dapat menerima. Masuk dalam air, kita kacau sikit dalam satu gelas, kita minum, dia dapat mengawal gula dengan baik. Ran Ibrahim, line on and off. Di mungkin tempat tuan di mana tuan? Okey, Amar Husaini, adakah bacaan gula akan naik jika makan buah-buahan yang manis? Rasanya seperti pisang, limau, anggur, durian, dugong, nenas ataupun susu. Ya. Walaupun kita terdapat buah-buahan yang manis, tapi kita faham bahawa buah-buahan ni dia ada fiber di dalamnya. Jadi penyerapan gula tu agak perlahan. Kena faham Sebab tu apabila kita nak makan jus, nak makan buah-buahan, elok kita makan begitu sebab dalamnya ada fiber. Kalau kita buat jus, kita blend, kita asingkan jus dengan fiber dia, jus ni saja apabila kita minum, dia akan cepat gula akan naik dalam tubuh. Berbanding dengan cuba contoh, kita kalau nak blend tu, buah-buahan tu, kita blend sekali dengan punya fiber dan kita minum, penyerapan gula tu agak perlahan. Jadi peningkatan gula tu agak perlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita tengok sebagai dia punya glycemic index. Dia ada satu lagi istilah yang kita sebut sebagai glycemic load. Glycemic load ni, ini apabila kita membandingkan glycemic index dengan nilai karbo pada makanan yang kita makan. Sebagai contoh, tembikai glycemic index dia tinggi, tetapi kandungan karbohidrat atau gula di dalamnya agak rendah. Jadi glycemic load dia adalah sederhana. Contoh yang lain ialah sebagai contoh kita makan ubi rebus. Ubi rebus disebabkan ada fiber di dalam tu, glycemic index dia adalah sederhana. Tetapi disebabkan dia mempunyai karbohidrat yang tepu di dalamnya, dia mempunyai nilai glycemic load yang tinggi. Boleh dipaham Jadi kita bukannya tengok pada glycemic index je, tetapi nilai karbo di dalamnya. Jadi bagi mereka yang ambil pisang contohnya, memang akan tinggi, tetapi lebih baik daripada kita mengambil gula. Contohnya begitu. Jadi bagi mereka yang nak ambil buah-buahan ni, saya mencadangkan ambil buah-buahan yang kurang manis dan banyak fiber. Contohnya apple, jambu batu, apa lagi. Yang itu yang mempunyai karbohidrat yang agak sederhana dan glycemic dia agak sederhana juga. Puan Irmas Adam, Waalaikumsalam. Cik Puan Siti, dok, jika cucuk insulin pukul 9 malam dan bila malam dalam pukul 12 tu bacaan 6, perlukah ambil sedikit makanan? 6 dah normal puan. Kalau puan sebagai contoh, sebab kita nak target dia adalah normal kan. Jadi bila kita makan sikit, dia akan naik balik. Kita bimbang itu. Kalau dia tak naik sekarang, kita bimbang dia awal pagi dia akan bacaan dia akan tinggi. Sebab tu bila kita nak jaga makan ni, kita kena betul-betul jaga dos ubat insulin. Sebab ada satu ketika apabila orang mengalami rasa seperti hypo, bagi mereka yang ada diabetes dia fahamlah apa rasa sebut sebagai hypo. Hypo ni maksud dia rasa macam menggigil, berpeluh, lemah badan disebabkan gula yang rendah,
kurang daripada 4. Jadi setengah orang pesakit diabetes, apabila gula terlalu banyak dalam tubuh, otak kita ni dah biasa dengan kebanjiran gula. Banyak gula dalam, jadi dia dah biasa. Jadi apabila contoh dia, kalau kita cek gula mungkin 15, 16, apabila dia turun saja dengan drastik selepas kita cucuk insulin, kadang-kadang dia boleh menyebabkan rasa macam kita hypo. Jadi datang ke klinik, kerana bila saya cek gula balik, tengok 8, 9, 6, 7, itu normal. Kalau 6 okey lagi pada saya. Kerana tinggi, macam saya cakap tadi, 9, 10, tetapi kenapa dia rasa macam dia mengalami hypo? Yang ini saya sebut sebagai pseudo hypoglycemia, yang mana otak kita ni dah biasa dengan kebanjiran gula atau gula yang tinggi. Apabila dia merudum dengan cepat, dia akan segera bagi tahu tubuh seolah-olah kita sedang mengalami kekurangan gula dalam tubuh. Jadi untuk orang macam ni, selalunya kita tak cadang makan. Sebab bila dia makan, gula akan meningkat berbelas-belas lagi. Jadi apa yang kita cadangkan, minum air kosong, mungkin selepas 5 minit, 10 minit, cek balik gula, kemudian gula akan menjadi stabil. Dan badan kita dah start boleh menerima. Dia dah faham, rupanya gula ni walaupun dia menurun tetapi dalam julat yang normal. Yang bahaya apabila gula tu kurang daripada 4. Yang itu kita sebut sebagai hypoglycemia. Jadi kalau katakan 6, saya rasa minum air kosong je. Minum air kosong dah mencukupi. Tuan Haji Saiful Siddiq. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji. Puan Hasnira Hamid. Assalamualaikum doktor. Adakah penjagaan pemakan sama type 1 dengan type 2? Ya, lebih kurang sama. Sebab masalahnya adalah apabila insulin tu yang dikeluarkan daripada pankreas tidak mencukupi. Jadi bila tak mencukupi, kita mengalami insulin resistant. Jadi apa yang kita makan, dia akan menyebabkan kenaikan gula. Sebab tu saya lebih suka kita fokus pada pemakanan, penjagaan pemakanan. Bukan kita tengok pada ubat je. Kalau zaman dulu saya bila kita tak berapa expose pada ilmu-ilmu yang lain ni, ilmu pemakanan ni, kita hanya fokus pada nilai bacaan je. Kita nak bacaan 55 sampai 65 sebagai contoh. Tak kira macam mana. Jadi kita naikkan dos. Sebab apa yang akan berlaku ialah makin lama kalau kita tak menjaga pemakanan, aspek pemakanan, gula dalam tubuh kita akan meningkat, dan juga dos ubat yang kita ambil tu dia akan semakin tinggi. Sebab macam saya cakap tadi, bahawa dia terdapat resisten. Ubat-ubat sintetik ni selalunya akan menjadi resisten. Maksud dia dah tak berkesan lagi. Dos terpaksa ditambah ataupun bilangan ubat perlu ditambah. Akhirnya insulin, peningkatan dos insulin. Lama-lama insulin dah tinggi pun dia tak respon. Sebab tu cara paling bagus sekali ialah dengan cara penjagaan pemakanan. Sebab peningkatan gula tu berpunca daripada pemakanan. Kalau kita berpuasa sebagai contoh, tak ada gula yang masuk. Kalau kita mengambil makanan yang mempunyai glycemic index yang sederhana atau rendah, kemasukan gula dalam tubuh pun akan menjadi perlahan. Dengan ini kita mudah dapat mengawal. Nanti bahagian yang seterusnya kita sebut tentang cara-cara untuk mengawal gula dengan lebih baik dalam tubuh kita. Kita tengok dulu soalan-soalan lain. Afzan Muhammad, bilakah waktu yang sesuai untuk uji bacaan paras gula dalam darah? Kalau kita ambil HB1AC, dia tak perlu puasa, anytime. Jadi kita boleh pergi klinik, private klinik pun boleh. Swasta cakap saya nak buat pemeriksaan HB1AC, pemeriksaan kencing manis HB1AC. Yang itu tak perlu berpuasa. Tetapi kalau sebagai contoh kita nak buat fasting blood sugar, kita boleh buat selepas kita berpuasa atau tidak makan mungkin daripada 10 malam, 9 malam, besok pagi kita tak makan lagi, lebih kurang antara 10 hingga 12 jam, kita boleh membuat fasting blood sugar. Ataupun kita boleh membuat random blood sugar. Nak tentu sama ada dalam keadaan yang random, rawak ni, adakah gula kita stabil atau tak, ada okey ke tak. Tapi selalunya orang diabetes dia akan mengalami masalah tak stabil, dia akan masih tinggi lagi untuk random blood sugar. Jadi satu lagi cara ialah pada saya sekurang-kurangnya 2 jam selepas makan. Bagi orang yang mula mengalami diabetes peringkat awal, saya mencadangkan buat pemeriksaan fasting blood sugar sebelum kita breakfast, kita buat satu. Selepas tu sebelum kita makan tengah hari,
Kita buat satu lagi. Tengok sama ada dia terkawal tak. Selepas mungkin antara 2 hingga 4 jam tu kita tak makan, sama ada gula kita dah turun dengan baik atau tidak. Kalau masih tak baik, maksud dia sama ada cara pemakanan kita tak betul ataupun ubat yang diberi tak mencukupi. Tapi pendekatan saya adjust pemakanan. Ubat kekal, cuma adjust pemakanan supaya gula tu menjadi lebih baik. Saya harap dapat menjawab soalan dia. Cik Siti. Okey, sebelum tu Puan Irmas, doktor, kenapa pesakit diabetes lukanya agak lambat sembuh? Apakah yang boleh dilakukan untuk mempercepatkan sembuh luka? Jadi luka di kalangan pesakit diabetes ni disebabkan pertama sekali masalah kerosakan saraf. Yang ini kita panggil neuropati, diabetic neuropati. Jadi dia bila terpijak paku, pijak benda tajam, dia tak rasa sangat, dia tak perasan. Kalau ada paku dan apa, kalau kita orang biasa kita terpijak kita rasa sakit, kita akan withdraw kaki kita. Tapi untuk orang yang diabetes ni dia tak rasa. Jadi dia pijak dan sebagainya akan menyebabkan luka. Luka ni selalunya di kaki, di bahagian hujung ataupun mungkin di bahagian tapak. Kadang-kadang hanya melecet saja. Terutama mereka yang ada kulat air disebabkan kadang sebab tu orang yang ada diabetes ni dia kena jaga kaki dia. Kalau kita ada mak ayah yang diabetik, kita kena jaga, kita pastikan dia punya kulit kaki tu tidak terlalu kering. Sebab bila kering dia akan merekah. Bila merekah dia menyebabkan kuman masuk ke dalam kaki itu sendiri yang menyebabkan ada infection. Itu yang pertama, kerosakan saraf. Yang kedua sebab gula yang tinggi. Jadi apabila tisu ni mempunyai gula yang tinggi, dia bagus untuk pembiakan kuman bakteria. Dan luka untuk orang diabetes ni dia lain daripada luka biasa dia. Sebab kadang kat luar tu kita tengok dia dah macam kering, dah ada skap ataupun dah ada kuping kan. Tetapi bawah tu dia bernanah. Dia bukan bernanah sebenarnya, dia membusukkan tisu. Tu beza dia. Kalau orang dewasa selalunya dia ada nanah. Tetapi untuk orang diabetes dia tak ada nanah, tetapi tisu-tisu dia membusuk. Dia membusuk tu dia pergi deeper down, maksud dia makin ke bawah dia. Dia tak naik ke atas permukaan. Disebabkan oleh pertama sekali saya sebut tadilah, iaitu diabetic neuropathy. Yang kedua disebabkan gula yang tinggi. Yang ketiga disebabkan sistem daya tahan dia tu dah semakin merendah. Jadi orang diabetes memang punya sistem daya tahan yang rendah. Dia mudah mendapat jangkitan virus dan kuman, yang itu menyebabkan dia lambat baik. Jadi cara nak cepat baik macam mana? Tuan-tuan, kalau letak apa pun dia takkan baik kalau gula tu tidak dapat diturunkan kepada normal. Jadi langkah pertama ialah pastikan gula tu turun dulu. Bila gula tu turun, barulah kita bagi antibiotik, mungkin kita bagi sedikit mungkin suplemen untuk mempercepat, terutama vitamin C vitamin C dan vitamin E untuk mempercepatkan penyembuhan luka tu. Tapi kalau kita bagi vitamin C, vitamin E tetapi gula masih tinggi, dia tak boleh nak baik. Kena gula tu dalam keadaan normal, barulah kita bagi, kita mencuci luka dan juga mungkin memberi sedikit suplemen vitamin C dan vitamin E untuk mempercepatkan dia baik. Cik Puan Siti, doktor boleh tak terangkan tentang waktu makan dan kemudian kandungan makanan berat ringan dalam sehari. Ini kita akan sebut dalam bab seterusnya, sebab sekarang pun dah pukul 10, dah sejam, lebih kurang lagi 15 minit kita akan berhenti. Nurayati Johari, selain daripada penjagaan makanan, adakah dengan melakukan senaman juga membantu untuk mengawal kadar gula badan? Yang ini kita akan sebut bagaimana kita dapat mengawal gula yang lebih baik. Pertama sekali ialah saya nak sebut tentang, kalau tuan-tuan orang yang obes, penurunan berat badan sebanyak 10% daripada berat asal, dia membantu. Dia bukan membantu saja diabetes, tetapi membantu kalau tuan-tuan ada hypertension, ada kolesterol yang tinggi, ada gout, malah dia juga dapat mengurangkan risiko untuk mendapat beberapa jenis kanser. Jadi penurunan berat badan tu penting, sebab lemak dalam tubuh kita ni dia akan mengeluarkan pro-inflammatory substance, terutamanya cytokinin dan sebagainya, cytokinin, interleukin, yang itu akan menyebabkan keradangan dalam tubuh. Sebab tu dapat turunkan 10% daripada berat asal.
Sebab contoh berat asal dia sekarang ni 100. 10% maksudnya 10 kilo. Dapat turunkan 100 kilogram kepada 90 kilogram, itu dah sangat membantu. Walaupun mungkin dia punya BMI dia katakan 75. Dia dah membantu banyak. Kalau dapat lagi turun lagi, lagi bagus. Itu yang pertama. Menurunkan berat badan. Sebab tu orang kena faham bahawa bila kita dapat turunkan berat badan, dia bukan untuk diabetes saja. Dia bukan untuk kita mengawal tekanan darah dengan lebih baik, kolesterol dengan lebih baik, uric acid dengan lebih baik, tapi dapat mengurangkan chances untuk mendapat beberapa kanser. Itu dah ada dalam jurnal. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita nak sebut juga tentang melakukan senaman. Yang ni sebagai soalan yang tadi sebut tadi. Adakah senaman dapat membantu? Senaman, sebab macam saya beritahu tadi, apabila selepas kita makan, insulin akan dikeluarkan daripada tubuh kita. Kalau lepas makan tu kita mau melakukan sedikit pergerakan, kita berjalan sebagai contoh, insulin ni dia akan masuk ke dalam sel, membuka pintu sel supaya glukosa ni boleh masuk dan menghasilkan tenaga. Jadi gula cepat turun. Tetapi kalau sebagai contoh, kita tidak melakukan aktiviti senaman, contoh lepas makan utamanya, apa yang berlaku, gula dalam darah ni akan ditukarkan menjadi glycogen ataupun lemak. Dia turun juga, tetapi menjadi glycogen dan lemak. Tapi untuk orang diabetes, apabila kita melakukan aktiviti, otot kita ni selalunya dia akan lebih sensitif kepada insulin. Sebab tu apabila orang ambil metformin ni bukannya untuk memaksa pankreas kita mengeluarkan insulin, tetapi menjadikan kita punya otot kita sensitif terhadap insulin. Jadi kalau kita tak makan metformin pun, kalau kita melakukan aktiviti fizikal dengan cara mungkin berjalan saja, dia dah menyebabkan otot-otot kita lebih sensitif kepada insulin. Dengan itu dia akan menurunkan gula dengan lebih baik, dapat mengawal dengan lebih baik. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain daripada tu, minum air yang mencukupi. Kena minum air yang cukup supaya gula kita ni dapat kawal dengan lebih baik. Kadang-kadang sebab apa, kalau kita tak minum cukup air, kadang-kadang kita akan menjadi cepat lapar. Kita akan rasa macam orang cakap tu mudah penat, cepat lapar, cepat haus. Jadi air kena cukup, gula akan menjadi lebih baik, kawalan lebih gula, dia akan menyebabkan tubuh kita menjadi segar. Sebab tu orang diabetes kadang-kadang masalah dia cepat penat, cepat letih. Sebab tu dua punca, sama ada gula dia tak ada kawan dengan baik ataupun air yang diminum tidak mencukupi. Okey, yang ketiga, tidur yang mencukupi. Sebab kalau kita tidak cukup tidur antara 6 hingga 8 jam, orang diabetes saya rasa elok tidur antara 7 jam lah, 7 jam. Kalau katakan waktu malam tak cukup tidur, waktu siang tidur lebih kurang 10 minit, 15 minit, itu dah recharge balik kita punya tenaga. Sebab apa, bila kita tak cukup tidur, hormon stres, hormon kortisol ni akan keluar dalam tubuh kita secara tanpa kita sedar. Bila kortisol keluar dalam tubuh kita, apa yang berlaku? Tugas kortisol adalah untuk meningkatkan gula dalam tubuh. Dia akan meningkatkan, dia akan banyak gula akan dalam darah kita. Yang itu akan menyebabkan kita agak sukar untuk mengawal gula. Jadi kena tidur dengan cukup. Begitu juga kita mengawal stres dengan baik. Kalau kita sentiasa dalam stres, sentiasa asyik nak marah, geram, ataupun terlalu bimbang, yang ini pun tidak bagus. Dia akan menyebabkan kortisol tu akan meningkat, gula akan meningkat. Walaupun kita makan ubat pun kita tengok asal gula masih tinggi lagi. Padahal sebab itu kita tak makan, kita sedang berpuasa dan sebagainya. Sebab masalahnya hormon stres kita tinggi. Dan seterusnya pemilihan makanan. Pemilihan makanan yang paling penting sekali ialah pertama sekali, kalau saya lebih suka untuk orang yang diabetes ni, kalau dia tak mampu untuk berpuasa, dia harus menjarakkan makan. Tetapi apabila dia dah jarakkan makanan, dia kena adjust balik dos dia. Ni kita nak bulan puasa kan. Jadi nak bulan puasa ni kita kena adjust dos kita yang kena ambil. Jadi bagi mereka yang mula nak start puasa ni, apabila tak makan, kurangkan dos separuh.
Kita boleh start lah. Maksud dia, contoh kita nak try kan. Pagi ni, pukul 5 pagi kita bangun, kita ambil separuh dos saja. Kita makan macam biasa, ambil separuh dos. Selepas 2 jam, kita tengok gula kita meningkat ataupun masih lagi sudah menjadi normal. Kalau dia masih meningkat, berkemungkinan apa yang berlaku adalah dos yang kita ambil tu separuh tu terlalu banyak, kita kurangkan. Maksudnya kita tak boleh buang separuh. Kita besoknya kita kurangkan 1/4. Jadi bila kita tak puasa ni, bolehlah kita ambil lagi separuh. Tengok lepas 2 jam masih lagi tinggi, ambil lagi yang separuh tu, kita teruskan macam biasa. Tetapi besoknya kita dah kita dah adjust balik dia punya dos ubat tu. Mungkin kita boleh ambil 3/4 sebagai contoh. Tengok dia lepas 2 jam, kalau dah normal boleh teruskan dos yang tu. Kalau katakan dia dah turun sangat sebab kita tak makan, kita boleh kurangkan lagi. Kalau dia masih tinggi, kita boleh naikkan balik. Macam itu kita adjust dos. Bagi yang insulin pun sama. Sebab itu orang yang ambil insulin lagi berhati-hati. Sebab inilah waktu dia praktis. Sebab kita boleh cucuk untuk monitor gula kita. Dan sebagai contoh, kalau dia dah terlalu rendah, kita boleh je makan. Sebab dia bukan bulan puasa. Jadi kita makan saja. Itu yang pertama sekali, jaga pemakanan. Kalau boleh berpuasa, kalau tak boleh puasa, kita cuba menjarakkan makanan. Jangan makan 24 jam masih mengunyah je. Kita makan, ada masa makan, ada masa tak makan. Itu kebiasaan kita lah zaman dulu, sebelum ni. Sekarang apabila kita dah berada dalam era industri, memang makanan banyak kan, jadi kita asyik makan. Itu yang menyebabkan insulin kita tinggi dan akhirnya dia menjadi exhausted, pankreas menjadi exhausted, kita mendapat insulin resistant dan akhirnya diabetes. Jadi waktu makan kita makan, waktu tak makan kita tak makan. Macam gitu Jadi di antaranya minum air kosong je. Minum air kosong, kita berlatih minum air kosong, habiskan 2.5 liter satu hari. Waktu pagi mungkin 1 liter, waktu petang mungkin 1 liter, malam nanti mungkin setengah liter, 1 atau 2 gelas. Sudah mencukupi. Nanti bila kita nak tidur, kita buang air kecil dulu, bersihkan diri, dan tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat adalah kita memilih makanan. Tadi kita tak makan, kita menjarakkan makan, kita berpuasa. Kemudian bila waktu makan, kita memilih makanan. Makanan apa yang perlu kita makan? Makanan yang perlu kita makan ialah, kalau saya mencadangkan healthy plate. Apa dia healthy plate? Kalau di Malaysia ni kita sebut sebagai suku-suku separuh. Tetapi kalau kita bandingkan healthy plate di UK dan US, dia ada unsur minyak. Sebab dalam pemakanan kita, dia ada 3 perkara yang penting, makronutrien kita sebut, iaitu lemak, protein dan juga karbohidrat. So benda ni mesti lengkap. Sebab lemak pun perlu dalam tubuh kita, cuma kita kena ambil lemak yang sihat. Lemak yang sihat dia apa? Ialah unsaturated fatty acid, mono ataupun polyunsaturated atau monounsaturated. Ini lemak yang sihat, perlu untuk tubuh kita. Sebab lemak yang sihat ni akan membina dinding sel dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Dia membaiki saraf dalam tubuh kita, mengelakkan eczema pula, demensia dalam otak kita. Dan juga dia juga bagus untuk penyerapan vitamin A, D, E, K. Kalau kita tak ada minyak langsung dalam tubuh kita, penyerapan vitamin tidak ada. Dan seterusnya dia juga menyebabkan penghasilan seks hormon. Bagi lelaki testosteron, bagi wanita estrogen dan progesteron. Jadi sebab tu lemak tu bagus. Sebab tu kolesterol kita tak boleh terlalu rendah dan juga tak boleh terlalu tinggi. Dia mesti ada julat yang normal. Sebab tu kita kena makan unsaturated fatty acid. Contoh dia minyak zaitun, avocado, apa lagi, minyak sayuran dia bercakap. Yang tu untuk menumis lah. Tak boleh untuk menggoreng. Dia bagus untuk tubuh kita. Dan juga dia mengandungi omega 3 yang juga kita boleh dapat daripada minyak ikan, daripada telur dan sebagainya. Yang itu kita ambil. Iaitu yang cara pemakanan. Banyakkan sayur, banyakkan buah yang tidak manis. Kalau sayur sudah tentu dia tak manis, tapi buah-buahan ni buat pemilihan. Dia membantu kita rasa kenyang, lambat lapar, tak ada craving nak makan dan sebagainya. Dia membantu sangat. Dan seterusnya, kita mengelakkan apa yang kita sebut sebagai processed food. Processed food dan juga trans fat. Apa dia trans fat? Trans fat ialah makanan yang banyak sangat goreng banyak kali. Jadi minyak tu bertukar menjadi trans fat, serap masuk ke dalam makanan,
Yang itu kita makan, dia bukan saja merosakkan kita dari segi menyebabkan gula kita akan tinggi, tetapi kolesterol kita tinggi, tekanan darah pun akan tinggi. Dan akhirnya yang mungkin saya boleh sebut adalah elakkan kita panggil jajan. Untuk orang diabetes ni, snacking, jajan-jajan ni sebab dia mengandungi trans fat. Contoh kentang yang digoreng tu, yang kita makan, kentang, dia mengandungi trans fat. Trans fat. Juga roti ataupun bakery ataupun apa lagi, yang kuih-kuih yang dah siap ni, kebanyakan mengandungi margarin, dan itu dia sebenarnya trans fat yang tak bagus untuk tubuh kita. Jadi banyakkan sayur supaya kita mudah kenyang. Kalau lapar pun nak buat. Kalau lapar, tuan-tuan boleh ambil kacang, contoh kan, kacang tanah, ataupun mungkin kacang yang mahal sikit, kacang badam ke, ataupun kita boleh ambil gajus ke dan sebagainya. Jangan ambil banyak, ambil segenggam je. Makan, lepas tu minum air kosong. Dia merehatkan tubuh dan juga dia akan merawatkan tubuh kita. Jadi itulah cara. Jangan lupa lakukan aktiviti fizikal, jaga pemakanan, cukup tidur, kawal stres, minum air yang mencukupi. Pilih makanan-makanan yang berkhasiat untuk tubuh kita. Dan seterusnya, Nur Hayati. Okey, asyik nak marah je. Tu kerana perubahan hormon puan. Jadi marah ni dia ada dua kan. Dia kadang orang, contoh bayangkan dalam dua keadaan, ada dua orang bekerja sebagai contoh. Tiba-tiba bos dia marah. Seorang dah naik angin dah macam telinga dah merah, dah geram. Satu lagi orang dia relax, dia cool dia. Dapat kawal dengan relax je, tak ada pun reaksi macam marah, relax. Dia punya degup jantung normal, tak laju dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak buat tu? Dia ada cara tu sebenarnya. Bagaimana kita nak mengawal kita punya perasaan kita. Kalau tak, environment di luar akan mengganggu emosi kita di dalam. Itu yang cuba kita nak elakkan. Maksudnya, walau apa pun berlaku di luar, rasa bahagia, rasa tenang di dalam kita, itu sebenarnya yang kita pilih. Jadi kena ada cara tu. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan lain kali. Kita tengok lagi. Puan Nur Syuhada. Dok, bila kita jogging dalam 5 km sehari, berjalan kaki, kadang kepala jadi pening, apa sebab terjadi? Yang ini kena buat pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol. Itu yang paling mudah sekali. Kalau tekanan darah dan kolesterol okey, mungkin kita akan cari sebab-sebab lain. Mungkin disebabkan oleh vertigo dan sebagainya. Jadi kita cek dulu tekanan darah dan juga kolesterol. Puan Nur Hayati, salam doktor, sekiranya kita nak berpuasa pun tak kita makan ubat di waktu bersahur. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita nak berpuasa, cara saya akan beritahu pesakit saya, ambil setengah dulu. Lepas tu kita cek selepas mungkin 2 jam, 4 jam, 6 jam nak menentukan sama ada gula kita dah turun. Sebab gula dalam tubuh kita ni, dia akan diturunkan selepas kita ambil ubat. Dia mula selepas 2 jam. Dia akan 2 jam baru dia turun. Mula-mula dia akan tinggi. Orang diabetes makan ubat, makan je nasi, dia akan terus naik tinggi. Kita makan ubat pelan-pelan untuk mencapai normal tu sekurang-kurangnya 2 jam. Sebab tu kita ambil masa 2 jam selepas makan. Kalau 2 jam selepas makan tak turun, bermaksud sama ada pemakanan kita tu terlalu banyak sangat karbohidrat ataupun gula ubat yang diberi tak mencukupi dos. Jadi sebab apa? Sebab mereka yang ada masalah ni, kita bimbang apabila dia berpuasa, dia tak makan, lepas 2 jam dia normal. Maksud 4 jam dia dah semakin rendah. Lepas 6 dia dah menjadi hypo. Kita tengok dia gula dia menjadi 4. Mungkin selepas tu kan, petang ni dah pukul 4 petang, 5 petang, dia dah semakin rendah. Sebab tu kita nak boleh kurangkan dos dulu. Selepas 2 jam, selepas mungkin 6 jam, kita cek kalau katakan dia semakin rendah, maksud dia ubat yang kita makan tu masih lagi tinggi. Kita kena kurangkan lagi. Ataupun kalau contoh kita lepas makan tadi, dia dah tinggi. Dia dah tinggi, maksud dia kita kena tambah balik dos yang ubat yang kita dah kurangkan tu. Mungkin kita ambil 3/4 daripada dos biasa. Macam itu. Dan juga insulin. Jadi kita kena adjust begitu. Biar dia lebih sikit puan. Jangan hypo. Hypo ni, kekurangan gula ni berbahaya. Dia boleh menyebabkan kematian.
Okey, Encik Ahmad Ismail, doktor, adakah minum santan boleh mengurangkan keradangan? Santan ni dia adalah lemak tepu yang kita panggil saturated fat, lemak tepu. Lemak tepu ni dia kalau dari segi kolesterol dia akan meningkatkan HDL dan juga LDL. Dua-dua dia akan meningkatkan. Kalau boleh kita nak tingkatkan HDL dan turun LDL, tetapi lemak tepu ni dia akan meningkatkan kedua-duanya. Sebab tu kalau kita nak ambil lemak tepu ni, contoh yang lain adalah daging merah, contoh yang lain adalah apa lagi? Saturated lah, minyak kelapa, santan tu minyak kelapa tu daripada santan. Yang itu kita boleh ambil tapi sesekali. Untuk mengurangkan keradangan ni memang ada beberapa studi yang menunjukkan bahawa saturated fat ni dia boleh menurunkan keradangan, tetapi dengan syarat cara pemakanan kita kena holistik. Kita tak boleh macam contoh ambil santan saja, tetapi dalam masa sama kita ambil roti canai, kita ambil teh tarik. Yang itu dia tak bantu. Kalau betul-betul nak ambil, dia kena buat keto diet, iaitu pengambilan karbohidrat sangat rendah. Lebih kurang 30 gram, 20 gram dalam sehari. Yang itu bila kita amalkan santan ataupun minyak kelapa, itu bagus untuk kita. Yang itu kita sebut sebagai keto diet. Kalau kita masih lagi makan roti canai, teh tarik, nasi 2 pinggan, kita ambil santan, yang itu dia, kecuali lah kalau kita ni memang kerja lapangan. Yang maksudnya kita bertani, kita berladang, kita membuat rumah yang itu menggunakan banyak tenaga, barulah dia akan menjadi lebih sihat. Sebab dia memang bagus, tetapi disebabkan kita tidak menggunanya dengan banyak, dia akan disimpan menjadi lemak juga. Nur Hayati, okey, saya dah sebut tadi. Cik Puan Siti, kalau lepas 2 jam bacaan gula normal, masa tunggu waktu buka tu, adakah gula akan turun lagi? Selalunya apabila kita tak makan dan makan ubat ni, gula dia akan turun perlahan, Puan. Dia akan turun perlahan-lahan. Jadi sebab tu, tetapi apa yang kita, pemerhatian saya, orang yang diabetes ni, kadang-kadang bila sebelum berbuka tu, gula dia dah normal, gula dia dah cantik, gula dia dah memang bagus lah, walaupun makan ubat waktu sahur tadi. Waktu berbuka, nak buka ni memang dah cantik. Tetapi apabila saja berbuka, cuba puan tengok, cek balik gula. Lepas habis makan, cek gula, gula akan mencanak dengan tinggi. Disebabkan apa? Penyerapan gula, glycemic index yang tinggi tadi sebut tadi. Sebab tu bila kita makan tadi, kita kena pilih pemakanan yang mempunyai glycemic index yang rendah, banyak fiber. Yang itu akan membantu. Kalau tak, dia akan tinggi balik, terus mencanak. Tadi cantik dan normal, lepas makan, berbuka, dia terus tinggi. Bila kita makan ubat, pelan-pelan balik, dia ambil masa, dia akan turun. Jadi bagi mereka yang mungkin sepenat, letih dan sebagainya sepanjang berpuasa tu, cuba membuat pemeriksaan darah. Saya rasa kita dah boleh mulalah untuk praktis, untuk mengukur dos yang sesuai untuk diri kita, supaya bila bulan puasa nanti kita dapat berpuasa dengan baik, kita dapat mengawal gula dengan baik. Jadi saya conclude tentang penjagaan diabetes yang berbaik sekali. Pertama sekali ialah penjagaan pemakanan. Yang kedua dengan cara physical activity. Yang physical activity selalunya kita cadangkan lebih kurang 30 minit sehari. Dalam seminggu lebih kurang 5 hari. Yang ketiga, minum air yang mencukupi. Yang keempat, tidur kena cukup. Dan stres, kena kawal stres. Yang kelima. Yang keenam, pemilihan makanan. Macam saya cakap tadi, minyak zaitun, vinegar, dia mungkin membantu tubuh kita. Ada yang nak makan contoh kurkumin tadi, ada yang lain, ada yang ambil cinnamon pun, ataupun kayu manis ni pun, sebut kayu manis pun, dia katakan juga dapat membantu. Tapi membantu ni macam saya cakap dah, dia kena holistik. Dia tak boleh makan teh tarik campur dengan cinnamon, dia tak membantu gitu. Dia tak akan dapat mengawal dengan lebih baik. Tetapi sebagai contoh, kita minum kopi ke atau teh tak ada gula, atau hanya letak stevia, lepas tu kita letak cinnamon, yang itu dia akan membantu. Dan seterusnya pemilihan selain pemakanan tadi, kita apa lagi? Kita kena elakkan beberapa makanan yang boleh menyebabkan gula kita meningkat. Jadi saya rasa setakat itu dululah perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan penjagaan, bagaimana kita dapat mengawal
diabetes kita dengan lebih baik. Jadi bagi mereka yang mungkin ada diabetes ataupun mungkin kawan-kawan yang ada diabetes, semoga perkongsian ini membantu. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan depan. Dan kita buat announcement bila kita nak buat. Terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Johor kerana menjemput saya dan memberi platform untuk saya berkongsi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.